Kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi, orang Rum. Ditangkap akhirnya menjadi hamba kepada orang Mekah. Menjadi hamba di Mekah. Dipanggil dia dengan panggilan Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi, orang panggil dia Abu Yahya. Hebatnya dia sehingga dia masuk Islam senyap-senyap, akhirnya terbongkar juga dan dia nak hijrah ke Madinah. Idza atas-sahira darabahu fashakka dhalika ila ar-rahib faqala inni khashita as-sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir wa bainahuma ala dhalika idh ata ala dabbatin 'azimin qad habasatin nasa faqala al-yawm أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني الحديث. Kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi, orang Rum. Ditangkap akhirnya menjadi hamba kepada orang Mekah. Menjadi hamba di Mekah. Dipanggil dia dengan panggilan Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi, orang panggil dia Abu Yahya. Hebatnya dia sehingga dia masuk Islam senyap-senyap, akhirnya terbongkar juga dan dia nak hijrah ke Madinah. Dia masa sebelum hijrah tu dia pandai bisnes. Bila dia merdeka, dia bisnes jadi kaya. Dan dia ada partner-partner dia lah dengan orang kafir masa tu yang tak Islam. Jadi bila dia masuk Islam, partner dia halang dia nak hijrah ke Madinah. Partner dia halang, tak bagi dia bawa keluar harta Mekah ke Madinah. Maka dia kata, aku tak bawa apa pun. Yang bawa hanya kuda seekor dan bekalan sikit nak pergi Madinah. Dan dia ni terkenal dengan pakar, panah dia memang tepat. Jadi dia ugut, aku akan panah kamu. Semua orang kata, engkau seorang, kami ramai. Jadi tak jadi lawan. Akhirnya dia tawarkan, mau tak kalau aku bagi tahu harta aku kat mana? Yang penting kau buka laluan, aku nak pergi Madinah. Okey, setuju. Maka dia beritahu harta aku sini. Dia orang pun berebut. Lari ke arah harta tadi nak ambil harta dia. Dia senang, selesa jalan ke Madinah. Tak ada gangguan dah. Sampai Madinah, Nabi tunggulah. Nabi tahu apa yang berlaku. Nabi kata, Rabiha bai'a Suhaib. Untung besar, kayalah Suhaib. Untung besarlah Suhaib. Untung besarlah perniagaan Aba Yahya. Aba Yahya panggilan nama dia. Abi, Aba, Abu tu sama lah makna. Abi Yahya, Abu Yahya. Jadi itu panggilan dia. Maka apa yang untung dia? Untungnya kerana dia sanggup korban harta demi cari Rasulullah. Demi cari redha Allah. Untung lah. Kaya akhiratnya. Walaupun dunia nampak rugi, orang curi harta dia kan. Sehingga Allah turun ayat Quran puji dia. Bukan takat Nabi Muhammad SAW yang puji dia. Allah puji turun ayat Quran. Wa minan nas may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Ada di kalangan sahabat manusia yang sanggup jual diri dia dengan harga yang besar untuk semata-mata dapat redha Allah. Kan? Jual harta dia. Itu Suhaib Ar-Rumi. Itulah ringkasan biodata Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Okey, cerita dia. Dia kata Rasulullah SAW menceritakan kisah ni berlaku dulu. Zaman belum Nabi belum lahir lagi. Zaman Bani Israel. Kana malikun fi ma kana qablakum. Ada dulu seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Saya baca terjemahan dia terus. Tukang sihir. Setiap raja dulu mesti ada tok bomo dia lah, tukang sihir dia. Kemudian tukang sihir itu sudahlah lanjut usia dan dia berkata pada raja dah tua dah,
Maka dia kata pada raja, sungguhnya saya sekarang sudah lanjut usia. Oleh kerana itu, perkenankanlah saya minta supaya Tuan Raja mengirimkan seorang pemuda, anak muda kepada saya di mana saya akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Nak suruh cari pelapis. Suruh cari pelapis. Suruh raja cari pelapis mai, aku nak ngajar dia. Bagi ilmu semua. Kan? Maka raja pun setuju dan mengirimkan, carilah raja suruh tentera dia cari, ada seorang anak muda yang cerdik. Seorang pemuda untuk belajar sihir padanya. Kemudian pemuda itu berjalan. Disuruhlah datang sekian pagi, sekian, belajar sihir. Hari pertama pemuda tu mainlah belajar sihir di istana dengan tukang sihir ni. Maka di tengah jalan bertemu seorang pendeta. Hari kedua, hari ketiga, dia rasa dalam perjalanan dia bertemu dengan pendeta rahib. Rahib zaman tu kira orang soleh lah. Orang soleh pada zaman tu. Rahib. Jadi rahib tu tengok budak ni cerdik, dia ajar agama pula. Ajar tauhid pada Allah, Allah Maha Esa, sekian. Jadi budak ni dah minat nak belajar agama dengan rahib. Kan? Maka, dan mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta itu, oleh karenanya pemuda itu terlambat datang. Sehingga dia lambat jam. Patut pukul 8 dah pergi lah. Tapi tersangkut dengan rahib, belajar dengan rahib, dah pukul 9 baru sampai. Contohnya lah. Lambat sampai. Kemudian ketika pemuda sampai ke tempat tukang sihir, maka dipukul, diseksa dia pasal dia lambat. Mujok kita ni tak ada rotan. Lambat rotan kat pintu. Kan. Kemudian ia mengadukannya kepada pendeta tu. Dia pun cerita kat pendeta dia tadi, sekian kena seksa. Lantas si pendeta itu berkata, bila kau takut terhadap tukang sihir, maka kau katakan dia ajar bohong. Kan? Tapi bohong ni wajib. Ada bohong wajib pula. Untuk elak daripada kemudaratan, maka wajib bohong. Sunat pun ada juga. Bohong sunat tu untuk eratkan hubungan, untuk kemesraan, kan? Macam suami isteri kan. Tapi yang wajib ni untuk mengelak kezaliman. Kalau tak bohong, memang kena bunuh. Contohnya. Nampak tak dia kat mana? Tak tahu, saya tak tahulah. Dia tak nampak pun, tak main pun sini. Padahal ada dalam. Bohong. Bohong wajib untuk menyelamatkan dia daripada dizalimi. Seperti inilah. Dia ajar suruh bohong supaya elak daripada kezaliman tukang sihir tu. Dia tak kena seksa budak ni. Jadi, dia dan bila kamu takut, bagi tahu dia kalau kau takut kat tukang sihir, kata, kenapa lambat? Pasal mak halang suruh buat ni, buat kerja ni, lambat. Beritahu kata, halangan daripada mak. Bila kau balik rumah lambat, beritahu tukang sihir yang suruh ni jadi lambat. Kan? Padahal dia celah-celah tu nak singgah rumah rahib. Masa pergi singgah rumah rahib, sebelum pergi sana. Jadi lambat sana. Nak balik pun singgah dulu. Lambat balik. Kan? Zaman tu memang, ialah kalau cerita hal agama ni mungkin akan dimarahi, dibunuh dan sebagainya. Jadi dia pun dah confused. Aku nak pergi mana ni? Duduk asyik bohong ni. Dia pun tak syok lah. Kan? Maka dia nak buat keputusan nak pergi satu je daripada dua ni. Nak pergi ke pendeta terus. Nak pergi ke tukang sihir tu tak payah pendeta dah. Mana satu nak pergi ni? A ke B, A ke B, B ke A. Pada satu hari ketika ia berjalan, dijumpai di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar. Binatang buas. Yang menyekat tengah padang pasir. Sehingga menjadikan orang-orang terhenti. Bukan dia seorang tersekat tak boleh pergi. Ramailah orang sembunyi tunggu bagi binatang tu lari dulu. Pada saat itu si muda tadi berkata, hari ini dia nak ambil keputusan. Nak cari keputusan. Keputusan A ke B tadi ni. Apa dia buat? Nah, hari ini aku akan mengetahui tukang sihirkah yang lebih utama atau pendeta. Pemuda itu mengambil satu batu seraya berkata dia istikharah. Minta Allah buat pilihan untuk dia. Dengan cara dia baling batu. Dia kata, ya Allah, kalau kau izinkan aku pergi rumah pendeta, izinkan batu ni ku baling dan binatang tadi lari buka jalan. Sebab laluan tu nak pergi terus rumah pendeta. Kalau mungkin tukang sihir aku nak ni. Jadi, bagi aku baling. Lerai, selamat, aku pergi rumah pendeta. Dan tak pergi dah tukang sihir. Kalau baling binatang tu tak lari, itu tanda aku pergi tukang sihir, tak pergi dah pendeta.
Jadi kita boleh buat istikharah macam tu. Boleh. Minta, yang penting doa dulu pada Allah. Ni macam dia ada doa dulu. Kan? Antara diajarkan doa, kalau boleh tulis ringkas pendek. Sering kita baca dalam semayang, insya-Allah Allah hidup kita tu jadi Allah yang pilih. Walaupun terjadi macam ni, terjadi macam tu, kita yakin Allah yang kontrol. Macam seolah macam budak-budak main remote control kan. Kereta mainan lari kanan kontrol. Allah setelah kita sembahyang istikharah setiap pagi. Macam mana sembahyang istikharah setiap pagi? Sembahyang istikharah ni boleh tumpang sembahyang sunat. Boleh tumpang duha. Contoh kita sembahyang duha, saja aku sembahyang sunat duha serta istikharah kerana Allah Ta'ala. Boleh buat setiap pagi. InsyaAllah hidup kita akan dikawal. Itu malam pun sembahyang ba'diyah maghrib ke awabin ke serta istikharah. Istikharah boleh tumpang. Lepas itu doa ringkas istikharah, Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, bagilah kebaikan pada aku dan pilihlah yang baik untukku. Allahumma khirli, kalau tulis nak tulis Melayu ke? Khir, K-H-I-R, li, L-I, tu bagilah kebaikan untuk aku. Wakhtar, dan pilihlah. Wakhtar. Wakhtar li, dan pilihlah yang baik untukku. Allahumma khirli wakhtar li. Lepas itu antaranya diajar, antaranya salah satu kita nak istigharah ada tasbih kan. Boleh kita guna cara ni. Ataupun ada orang cara apa je lah yang lain. Dia jalan je, akan jadilah. Jadi itu kita yakin itu pilihan Allah. Kalau cara tasbih, kan? Saya tengok Habib Kazim buat. Saya tanya dia. Habib Kazim Segar. Dia bila tanya, Habib boleh pergi datang ni orang masjid ni. Jemput ni Habib datang. InsyaAllah, insyaAllah. Terus dia keluar tasbih. Boleh, insyaAllah. Macam mana tu? Nak turun ilmu. Kan? Dia pegang cekak je. Cekak. Maksudnya, ni kanan, ni kiri. Pap. Tang mana jangan tengok. Minta Allah makhirli waqtari. Allah pilih baik jalan yang baik dan pilih yang terbaik untuk aku. Pegang. Baca bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Sampai kat jari satu lagi. Tang mana berhenti. Bismillah alhamdulillah. Bismillah. Bismillah tu buat lah. Tak kira kita mencekak lah. Bismillah buat. Contoh, nak pi ke tak pi? Nak pi ke tak pi? Bismillah, pi. Kalau penamat alhamdulillah, tak payah pi ya. Kan? Bismillah tu jadi. Kalau alhamdulillah tu tak jadi. Kalau antara nak beli ke tak beli, nak ambil ke tak ambil, bismillah tu ambil lah. Alhamdulillah tu tak ambil. Kan? Tapi kalau boleh kita jangan pilih dulu. Kadang-kadang kita yang pilih dulu, aku nak pi ni, aku nak pi. Tapi buat juga. Dia tak menjadi kadang kontra. Jadi kita confuse, tak tahu A, B ni. Tak tahu nak pi tak pi. Nanti nak fikir dulu. Buat. Mungkin itu jadi panduan kita. Yang penting sembahyang sunat istikharah, doa tadi, ataupun doa istikharah agak panjang. Itu pun bagus. Itu doa Nabi SAW. Doa istikharah boleh cari dalam buku lah. Okey, budak ni dia istikharah dengan cara baling batu. Saya ingat ada satu jemaah haji. Dia nak pilih ikut saya ke ataupun tak nak ikut, ataupun yang lain. Mula dia dah nampak yang lain tu. Itu nampak pula yang ni pula. Ni zaman dululah. Jadi dia tulis kat kertas dia lipat macam undi kan. Banyaklah A B A B A B A B. Dia campak buruk dia ambil. Dapat A. Lepas tu dia kata alhamdulillah dapat, maksudnya pilihan tu sesuai untuk dia. Kan? Jadi lebih baik kita guna tasbih yang tadilah kan. Jadi budak ni guna batu. Dia baling, kalau kena batu binatang lari aku pergi sana. Kalau binatang tak lari aku pergi sini. Pergi ke sihir. Kan? Kemudian ia melemparkan batu itu dan matilah binatang yang sangat besar itu. Kan? Dan orang pun dapat. Bayangkan satu biji batu, tu tanda Allah nak tunjuk. Biji batu mana boleh mati budak tu, binatang tu. Tapi Allah matikan nak tunjuk ke dia jalannya pergi sana. Dan orang-orang pun dapat lalu.
Terima kasih dia. Orang pun heran tengok budak aja baling batu dah mati tuan-tuan tu. Ia mendatangi sang pendeta dan menceritakan apa yang baru terjadi tadi. Maka berkatalah sang pendeta kepadanya, wahai anakku, kamu sekarang lebih utama. Pendeta nampak keistimewaan ada pada budak ni. Sehingga Allah kawal dia, suruh pergi sini buat ni, tu kawalan Allah. Istikharah dia. Tu pendeta sedar budak ni akan jadi lebih hebat daripada dia satu masa nanti. Kerana kamu telah menguasai segala apa yang ku ketahui. Dan kamu nanti akan mendapatkan ujian. Nak dapat benda istimewa, mesti ada ujian. Setiap keistimewaan yang Allah nak bagi, Allah uji dulu. Jalan dia susah, jalannya payah, jalannya macam-macam. Kan? Bila kamu diuji, janganlah kamu menyebut-nyebut nama aku. Jangan cerita kamu dapat ilmu, belajar daripada aku. Kan? Supaya dia pun tak terkena fitnah. Pendeta tadi. Kemudian budak itu dapat menyembuhkan. Tak lama budak tu pandai berubat. Berubat sihat. Sampai orang buta pun boleh celik. Berubat dengan budak ni. Jadi, dia lama dah tak pergi kat tukang sihir. Kan? Tukang sihir cari. Mana budak tak datang. Tak jumpa. Tapi dah dengar berita. Orang berubat sihat. Sampai ada seorang. Saya dah cerita tak ada baca hari. Kemudian baca dulu je. Dia baca tu jadi lambat lah. Okey, terdengarlah berita bahawa kawan sang raja sakit mata hingga buta. Dan sudah diusahakan ke mana-mana tetapi belum sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa beraneka macam hadiah serta berkata, apakah kamu dapat menyembuhkan saya? Pemuda itu menjawab, sungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang, yang menyembuhkannya Allah. Disebut nama Allah dah. Padahal raja tukang sihir tadi mempertuhankan raja tu ngaku dia Tuhan. Ni kau kata tu sembuh Allah. Jadi isu lah. Bila engkau beriman, dia dakwah dulu pada orang buta. Orang buta ni petugas istana tu. Tukang sihir pun petugas istana. Jadi orang buta ni kata, dia dakwah dulu. Allah yang sembuh, Allah yang sekian. Okeylah, dia nak sembuh punya pasal, dia mengaku je lah. Kalau engkau bila engkau beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkan penyakitmu. Maka berimanlah orang itu pada Allah Ta'ala dan disembuhkannya oleh Allah penyakit itu. Orang itu datang ke tempat sang raja. Dia dah sembuh dah, dia pergi ke istana balik. Orang istana semua terkejut. Celik dah. Sampai cerita kat tukang sihir dan raja. Kan? Dalam kau tengok muka saat sebelah tu. Orang tanya, raja tanya, kau sembuh dari mana, siapa? Berubat. Dia menjawab, Tuhanku. Tuhan lain ni. Dulu raja tu Tuhan dia. Dia pun dah beriman pada Allah. Dia kata, Tuhanku yang sembuh. Sang raja tangkap dia. Berkata, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Dia menjawab, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Tegas, berani. Maka raja itu langsung menyiksanya sehingga orang itu menunjukkan siapa berubat engkau. Cerita betul-betul. Kena siksa. Akhirnya terbongkar budak tu yang berubat. Maka dipanggillah pemuda itu dan berkatalah sang raja kepadanya, tangkap budak tu mamai istana. Rupanya ni lah anak murid tukang sihir yang penting lah. Kan? Tanya pula, engkau belajar dari mana dapat ilmu ni? Paksa budak tu. Budak tu dah janji dengan tok guru dia. Tak nak cerita, tutup mulut. Paksa tak mau juga, hai anak sihirmu. Hai anakku, sihirmu sangat ampuh sehingga dapat menyembuh buta dan penyakit belang. Serta kamu berbuat ini itu. Pemuda itu menjawab, sungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Maka langsung diseksa pemuda itu sehingga ia menunjuk kepada sang pendeta. Diseksa sehingga terkeluar juga mulut dia. Pendeta itu yang mengajar. Dipanggil pendeta itu serta dikatakan padanya, kembalilah kamu kepada agamamu semula. Maksud agama sembah raja. Tetapi pendeta itu tidak mahu. Kemudian raja itu menyuruh untuk mengambil gergaji dan diletakkan gergaji itu di atas kepala pendeta tadi. Serta digergajilah ia sehingga badannya terbelah dua. Masya Allah. Ini ayat yang Nabi sebut kepada Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat, dia kena siksa teruk, dipukul dengan besi bakar merah, letak belakang dia.
Sampai padam besi tu. Ambil besi dia pula, pam. Sampai belakang dia tak ada kulit yang cantik. Semua parut luka. Sampai atas kepala ni. Dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah doa bagi Allah turun balak. Boom. Semua hancur orang yang lawan kita. Nabi kata, orang dulu mempertahankan iman sehingga digergaji ni. Daripada kepala sampai ke kangkang. Kan? Macam-macam siksaan, kamu sabar. Kemenangan akan datang. Keamanan akan datang untuk Islam. Tapi belum sampai waktu, sabar. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Kemudian dipanggillah kawan raja itu, tukang sihir tadi. Dan dikatakan kepadanya, kembalilah kamu kepada suruh ni, gaji tadi terbelah dua, bawah. Kemudian dipanggillah pemuda itu dan dikatakan kepadanya, kembalilah kamu pada agamamu semula. So budak tu kembali pada Islam, kembali pada agama sembah raja. Tapi budak itu enggan, kemudian ia diserahkan kepada pasukan. Jadi dia nak bunuh budak, nak cara gergaji tadi, nampak sangat orang akan marah. Ke orang tua tadi boleh, dia budak dia tak nak. Dia serah kepada polis dia, pengawal dia, untuk pergi bunuh budak ni dengan cara tak disedari. Macam mana? Dia merintahkan supaya membawanya ke satu gunung, dan bila sudah sampai di puncak gunung, mereka supaya memaksa untuk kembali kepada agama. Paksa budak tu suruh kembali kepada agama. Bila tidak mahu, maka ia harus dilempar. Tolak budak tu, jatuh tergolek ke bawah, mati. Cara tak sengaja, nampak insiden je lah. Pasukan itu membawalah pemuda tadi ke puncak gunung, dan di sana pemuda itu berdoa, ya wahai Tuhan, wahai Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Soalan dia doa, ya Allah, bagilah aku terbaik, sesuatu yang terbaik daripada Engkau, keselamatan daripada Engkau. Kadang kita nak minta pun kita tak tahu, nak minta selamat ke ni ke, tak tahu yang mana yang terbaik ni. Serah, ya Allah, bagilah yang terbaik untuk aku, ya Allah. Kemudian bergoncanglah gunung itu sehingga pasukan tadi menggeludung di atas gunung. Maksud jatuh tergolek-golek, mati habis semua. Tentera tu mati, polis tadi mati, dia seorang selamat. Dia balik ke sana, balik nak tunjuk Tuhan dia Allah tu. Kalau dia lari, jadi raja semua kata, dia mengaku dengan Tuhan Allah, tengok mati dah. Tapi dia tunjuk dia selamat. Allah Tuhanku yang selamatkan. Tujuan dia nak bagi raja ni sedar diri sikit, kan? Itu yang Nabi sebut jihad yang paling besar adalah kata-kata nasihat yang baik, kata-kata yang betul, yang benar di hadapan raja yang paling jahat. Dia zalim, tapi kita nasihat dia juga. Ini perkataan jihad yang paling besar. Pemuda itu datang lagi kepada sang raja. Lantas sang raja bertanya, apa yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan saya dari kejahatan mereka. Pemuda itu diserahkan kepada kelompok yang lain, yang kedua. Dan mengatakan saya membawa pemuda ini naik kapal, perahu, dan bila telah sampai di tengah-tengah lautan, mereka supaya memaksa untuk kembali kepada agamanya semula, dan bila tidak mahu, harus dibuang di tengah lautan. Bagi tenggelam. Pasukan itu pun membawa pemuda tadi naik kapal. Kemudian pemuda itu berdoa, wahai Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Cara yang kau kehendaki. Kemudian terbaliklah kapal itu dan tenggelam polis tadi. Dia seorang je selamat. Pemuda tadi datang lagi kepada raja, dan sang raja berkata, apakah yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka. Kemudian pemuda itu berkata kepada sang raja, sungguhnya engkau tidak akan bisa mematikan. Dia pula nasihat raja tu, engkau tak boleh bunuh aku. Dan engkau tak boleh bunuh aku kecuali dengan satu cara yang aku akan beritahu. Dan raja tu tanya, apa dia? Cara macam mana? Mudah tu bagi panduan. Engkau harus mengumpulkan orang banyak, semua rakyat kau kumpul satu tempat, dalam satu lapangan, dan gantung aku di depan dia orang. Sebuah tiang. Kemudian ambillah sebelum ambil anak panah aku ni, maksudnya dia suruh panah. Dia suruh panah dia depan orang ramai.
Kan? Jadi raja tu kalau gabut nak bunuh ni, okey buat kumpul semua, letak tengah tu tiang, tambat dia kat tiang. Jadi suruh tukang panah yang paling mahir, panah budak ni suruh bunuh. Kan? Mana tadi? Ambillah panah aku, ni terakhir bawa ambil anak panah dia. Jadi pemanah, tukang panah ni panah tak sampai, tak kena, walaupun dia tukang pemanah yang paling hebat ni. Kan? Tak sampai, tak kena. Raja tu geram, raja tu ambil mai aku yang panah, pun tak kena, tak sampai. Lepas tu dia kata, wahai raja, kau tak boleh bunuh aku, kau kena ambil anak panah aku ni. Bunuh dengan anak panah aku. Dan engkau kena baca satu ayat. Nah tu ayat dia ajar di sini. Kemudian bacalah Bismillahirrabbihadzal-ghulam. Dengan nama Tuhan budak ini. Rabbi hadzal ghulam. Ya, dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Baru kau panah. Raja tu pun bacalah. Dia baca pelan mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Panah tak sampai. Budak tu kata tak boleh, kena laung kuat supaya dengar semua. Raja tu tak mau fikir banyak. Dia nak bunuh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar semua. Jadi apa jadi? Dia pun baru anak panah tu kena dahi budak tu. Syahidlah budak tu. Anak panah terpacak sini. Dia seronok, ingat boleh selamat dah. Daripada bahaya yang dia takut, orang sembah lain pada dia. Rupanya orang kata, dia mengaku Tuhan. Tapi dia kata, Tuhan budak tu. Kami nak ikut Tuhan budak tu. Semua rakyat dia, semua nak ikut beriman pada Allah. Semua sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan budak tu. Beriman pada Allah Ta'ala. Dengan ayat tersebut. Lagi menakutkan, lagi ramai mati seorang, datang tu dia semua rakyat. Beriman. Jadi, apabila engkau berbuat seperti itu, maka berarti engkau berhasil membunuh saya. Maka raja mengumpulkan orang ramai pada salah satu lapangan dan menggantung pemuda itu di atas tiang. Kemudian ia membaca, mengambil anak panah dari tempat yang diletakkan pada busurnya. Kemudian ia baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hadzal ghulam. Tuhan budak ini. Lantas melepaslah anak panah itu kepada pemuda tadi dan mengenai pelipis kat dahi dia tu. Kemudian budak itu, dia sempat cabut anak panah, budak tu. Cabut anak panah dan dia lekuk tangan dia. Tutup darah pancut kan. Dia tutup dan syahid. Nanti kita cerita pasal apa dia buat tangan macam tu. Apa petandanya. Pada saat itu orang berkata, kami beriman dengan Tuhannya. Semua orang kami nak beriman dengan Tuhan dia. Pasal raja tak baca tu tak dapat bunuh. Baca tu boleh bunuh. Berarti mujarrab Tuhan dia ni. Semua nak ikut Tuhan dia. Ada seorang yang menyampaikan berita itu kepada raja. Pegawai dia kata, bos, semua rakyat nak ikut agama budak ni. Tahukah engkau apa yang kau khawatir sekarang telah menjadi? Kau takut orang ikut budak ni. Rupanya dah jadi dah. Semua orang ikut dah. Demi Allah, kekhawatiranmu tidak ada gunanya. Sama sekali kerana orang sudah beriman. Kemudian raja itu merintahkan untuk membuat parit yang besar pada persimpangan jalan. Korek parit luas-luas, buah api dalam tu. Bakar api, unggun api yang besar. Nak paksa rakyat, tukar. Jangan beriman pada Tuhan budak tu. Kena sujud pada dia. Baru selamat. Kan? Dan raja merintahkan pula siapa saja yang tak mau kembali pada agama asal semula, maka supaya dilempar dalam parit api itu. Itulah Ashabul Ukhdud. Cerita ni lebih kata Ghulam Ashabul Ukhdud. Budak Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud tang mana? Surah Buruj tu. Kan? Surah Buruj ada sebut Ashabul Ukhdud. Berlaku di mana? Di Yaman. Masa tu Yaman zaman Kristian lah. Sebelum datang Nabi Muhammad ni. Jadi korek parit paksa. Belum fokus kita tajuk sabar kan. Bukan tajuk taubat, tajuk sabar. Tapi tak sampai lagi tentang mana sabarnya. Kan? Maka hal yang demikian dilaksanakan dan ada seorang perempuan ni sebenarnya. Seorang perempuan wanita yang membawa bayi. Ibu baru duk kendong, dukung bayi. Kemudian merasa sangat kesian nak terjun dalam api. Ataupun tak. Nak terjun ke tak. Semua orang sanggup terjun dalam api semata-mata nak pertahankan agama Tuhan budak tu.
Kan? Sanggup terjun. Tak payah raja nak tolak, nak campak, dia orang sanggup rela terjun sendiri. Syahid. Dikatakan ribuan semualah rakyat yang syahid pada ketika itu. Adalah beberapa pengikut yang setia dengan raja yang masih sembah raja. Sikit. Tapi yang majoritinya syahid dalam parit api itu. Sehingga tiba wanita ni yang ada anak tengah dukung. Nak terjun, tak terjun. Nak terjun, tapi nak jaga iman. Allah izinkan budak tu bercakap. Kemudian merasa sangat kasihan pada anaknya. Kalau ia beserta bayinya, itu masuk ke dalam parit. Akan tapi bayi itu berkata, wahai ibu, sabarlah engkau. Ini perkataan sabar ni. Kerana engkau berada dalam kebenaran. Ini tajuk sabarnya. Jadi baby, kata Nabi SAW, 4. Dalam satu hadis 4. Dalam hadis-hadis lain digabung semuanya jadi 7 orang ataupun lebih. Yang bercakap masa umur bayi. Yang tak mungkin, hukum biasa tak mungkin boleh bercakap. Sebab dia, Nabi Isa AS. Semasa kecil, hari pertama dia lahir. Anak Juraij. Tajuk tu anak Juraij. Tapi bukan anak betul dia. Tapi tajuk dia. Yang ketiga, Syahid Yusuf. Baby yang menjadi hakim kepada Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf tahu kan? Kan dia difitnah oleh Zulaikha, koyak baju belakang. Dia kata dia nak rogol aku. Yusuf nak rogol. Jadi suami dia pergi rujuk pada orang alim soleh. Orang alim soleh kata pergi tanya budak tu. Baby tu. Tanya budak tu. Baby cakap, engkau tengok baju koyak ke belakang semua. Tu ceritalah. Jadi baby itu termasuk, itu dinamakan syahid. Orang yang menjadi saksi kebenaran Yusuf. Syahid Yusuf. Kata Nabi SAW. 3. Yang keempat ni, kanak-kanak Ashabul Ukhdud. Ni tajuknya kanak-kanak Ashabul Ukhdud. Baby yang... Dan dalam riwayat lain sebut masyitah. Ya, macam tu jugalah, nak terjun tak terjun. Anak dia yang baby itu bercakap. 5. Kisah Nabi pun, Nabi Muhammad kita lahir, hari pertama lahir pun dah berzikir pada Allah. Subhanal Malikil A'la. Itu ada ayatnya. Itu Nabi sebut. Dicerita oleh Syifa, Tok Bidan yang sambut Nabi SAW. Syifa tu ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia memang Tok Bidan di Mekah. Dia sambut, terkejut. Nabi berucap semasa kecil, lahir-lahir tu. Dan ada satu peristiwa, baby kecil baru lahir 1 hari, bapaknya bawa pada Nabi Muhammad SAW. Dalam rumah yang gelap. Rumah tu nak masuk gelap, tapi dalam bilik ada Nabi cerah. Cerah dari mana? Dari wajah Nabi bercahaya. Jadi, budak tadi ni, maka Nabi gurau dengan budak tu. Baby lah, baby. Baru sehari lahir. Nabi tunjuk perut dia. Budak, siapa aku? Ya gulam, man ana? Gulam ni budak kecil lah, kanak-kanak. Siapa aku ni? Maka budak tu cakap, anta Rasulullah SAW. Cakap. Jadi itu kanak-kanak yang bercakap semasa kecil. Termasuk kisah budak ni, kita sebut gulam, budak Ashabul Ukhdud. Yang boleh bercakap. Okey, apa kita nak cerita tadi? Saya kata tadi? Kenapa tangan dia macam tu? Dia pekuk kat dahi dia, mati syahid. Dan akhirnya dikorek lubang, campak. Raja tadi campak dia dalam lubang tu je. Campak lubang gitu je. Dalam keadaan tangan dia macam ni, dan kaki dia macam atas kerusi tu. Setelah ribuan tahun peristiwa itu berlaku, zaman Nabi Muhammad, ada orang Yaman yang datang pada Nabi. Datang pada Nabi, dia orang cerita, satu ketika ya Rasulullah kami jumpa aneh. Apa dia yang kau nampak? Kami korek untuk cari perigi di tanah kampung kami di Yaman. Korek ternampak mayat kanak-kanak yang tangan dia macam tu. Dah berapa ribu tahun dah. Tangan dia macam tu. Jadi kami nak ubah mayat dia pergi ke kubur lain. Kami nak letaklah tangan macam ni lah. Tarik tangan dia letak macam ni, darah memancut, keluar. Darah orang mati syahid. 1000 tahun dah. Kan? Maka Nabi cerita kisah ni. Kisah kanak-kanak, itulah dia ni. Budak ni. Yang terbunuh. Tapi dia bukan baby yang cakap. Dia yang kena panah tadi ni. Yang
menjadi petanda seolah Allah nak tunjuk tu kehebatan, kemuliaan, ketinggian orang mati syahid. Sebab tu dalam Quran juga sebut, hum yurzaqun, mereka sentiasa hidup, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka ni masih hidup dalam alam barzakh, masih dibagi rezeki. Orang mati syahid. Dan kita yakin takkan hancur badan orang mati syahid sampai kiamat. Sebab tu darah-darah, luka-luka jangan duk rawat. Bila dia meninggal dalam keadaan luka macam tu, terpotong telinga ke apa ke, tanam macam tu je. Itu kebanggaan dia. Seolah kalau perempuan ni perhiasan kan, emas sana, emas ni. Dia perhiasan dia di akhirat nanti. Luka semua. Haram kita mandi dia. Seolah kita membersihkan, membuang hiasannya. Tak boleh. Kita tanam gitu je. Orang yang mati syahid. Dia meninggal di medan peperangan. Jadi fokus hadis ni tentang kesabaran. Kan ibu tadi, anak tadi menasihati sabar. Kita dalam keadaan Nabi kata, kamu jangan tinggal salat walaupun kamu nak dibunuh ataupun nak dibakar. Jangan tinggal semayang. Kita baru ugut nak potong gaji je pun dah kalang kabut dah, tak semayang tak ke mana dah, nak potong allowance je pun. Kan? Engkau kena buat hujah habiskan hari ni, tak payah pergi semayang, tak boleh semua. Kalau tidak potong allowance. Kalang kabut. Punya nak jaga allowance, semayang tunggal langgang. Ni Nabi kata, walau kau nak dibakar ataupun nak dipancung, jangan tinggal solat. Jangan kamu syirik, ni pesanan Nabi, jangan kamu syirik pada Allah walaupun kamu nak dipancung dan nak dibakar. Allahu Akbar. Dan apa tu lagi? Kesabaran kanak-kanak. Budak tadi ni, Ghulam tadi, tak tahu nama apa. Budak tadi, dia sanggup menghadapi risiko. Dan dia tak gentar dengan ugutan-ugutan raja tadi. Kerana nak bunuh macam ni, dia tetap Allah sebut nama Allah. Dan kita dalam apa situasi pun, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kalau kau nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Dan kita ni, tak apa-apa, saya boleh settle. Ada kawan saya boleh call. Saya boleh call kawan saya. Kawan saya boleh minta tolong tu polis ada tu. Duk kalang kabut, minta dengan makhluk dulu. Lupa Allah. Ini sikap buruk kita. Allah pun tengok tak cari aku. Allah pun maha cemburu. Cemburu dia. Jadi apa dulu? Ya Allah dulu. Memang akan nampak keajaiban doa tu luar biasa. Saya yakin semua pun ada pengalaman masing-masing. Kan? Cerita haji lah kan. Saya pernah cerita pada orang khusus haji lah. Pengalaman di Mekah banyak benda lah, tapi salah satunya ketika mana saya datang first haji dengan kawan-kawan daripada Mesir tahun 2000. Kawan. Jadi bila kita sampai Masjidil Haram di Madinah dulu, sampai Madinah daripada Jeddah, waktu tu kita tak cari rumah. Zaman tu ada lagi rumah-rumah macam rumah untuk diam haji, orang haji diam ni kan. Dia bukan semua hotel. Kita nak cari murah-murah, cari rumah lah. Jadi tak ada. Kawan-kawan yang dah kontak, dapat dah rumah apa semua ni, dia kata, kami waktu tu 10 orang. Dah dapat rumah ke Madinah? Suruh di Jeddah masa tu, daripada kapal laut di port pelabuhan di Jeddah tu, turun-turun. Dia orang tanya, dah ada rumah ke? Kita pun tengok, lama. Kami tak ada lagi, welfare lah muka sikit. Tak ada rumah. Ya, kami dah dapat. Dia nak cerita dia dapat. Kok lah nak tolong mai tumpang-tumpang. Dia kata kami dapat dah, kami kontak awal lagi. Kami semua tonton. Allahu Akbar, macam mana? Tak apalah, kita tawakal dia pergilah. Pergi Madinah, masuk ziarah Nabi. Ketika tu beg boleh letak lagi tak mana. Kan, zaman tahun 2000. Bagi salam kepada Rasulullah, doa, Ya Rasulullah, Ya Allah Ta'ala, Ya Allah, dengan keberkatan Rasulullah, tolonglah kami tak ada rumah nak diam, kami datang buat kerja haji, kami pelajar-pelajar yang sekian-sekian. Lepas tu keluar macam mana? Tak tahu lagi lah. Jomlah kita jalan lah arah-arah pergi masjid. Orang kata kat masjid, kat sana aku ada, kat sana aku ada, kat sana aku ada. Jalan lah. Lepas ni, orang kata sana. Lepas ni, orang kata sana. Sampai kat Masjid Bilal. Jumpa dengan orang Pak Arab ni, dia main peluk, main tanya, dari mana kau ni? Malaysia.
Tapi kami datang dari Mesir, student cakap Arab. Oh, okey, okey. Dia kata, "Mem, ada rumah dah ke ni? Beg semua ni?" "Tak ada lagi." Mem. Kebetulan dia punya rumah. Rumah dia ada. Kebetulan orang Malaysia juga dah booking, tapi dia orang tak dapat visa, tak dapat tiket ke apa, tak datang. Satu bilik besar, sesuai dah kamu 10 orang. Rumah tu untuk 20 orang lebih. Jadi duduk selesa lah orang kata. Zaman tu tak tilam-tilam mata lantai lagi. Selesa. Bila dapat pergi Mekah macam tu juga. Orang tanya, ada rumah kat Mekah? Tak ada. Bila tawaf kudum dulu. Kita buat ifrat, tawaf kudum. Tawaf kudum berdoa. Pesan kawan-kawan lah. Semua doa minta Allah bagi rumah kita. Kan? Bagi rumah kita. Bagi rumah. Nak cari. Nama hotel lah. Hotel nak cari kan. Duit. Jadi, tak apalah kata. Doa minta yang terbaik untuk kita. Minta rumah yang terbaik, selesa. Jadi semua doa keluar okey. Duduk keluar tu. Kumpul-kumpul. Tak tahu macam tu juga ada orang cari. Ada tu kosong sana. Ada orang tak datang. Jemaah tu tak datang. Kita pun dapat harga murah. Lebih murah pada member yang awal-awal tu. Dan lebih dekat. Masa tu saya ingat dekat dengan tandas. Yang ada sekarang ni kat Marwah tu kan ada tandas. Dulu sebelah tandas tu ada rumah. Dia panggil kawasan Syi'ib, kawasan tu. Jadi dulu kita duduk mandi dalam tandas tu lah. Tandas rumah tu kongsi-kongsi. Pergi tandas masjid, basuh baju kat masjid, jemur kain jemur baju kat tandas tu. Kan? Ya, alhamdulillah Allah bagi yang lebih baik daripada orang lain. Kerana mungkinlah kita hanya mengadu pada Allah. Tak ada dah kita tawakal. Tak ada apa dah, hanya pada Allah Ta'ala. Satu lagi cerita bila saya, kawan-kawan ni bila dia orang dengar Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama besar waktu tu, dia baru wafat tahun 2015 itu. Sekarang ni anak dia lah, Abu Ya sebut tu kan. Abu Ya Muhammad bapaknya, sekarang Abu Ya Ahmad. Jadi semua ulama akan berkumpul di rumah dia. Kalau nak jumpa ulama Syria, Mekah apa semua terkumpul rumah dia. Dia sebelum Arafah lebih kurang sebulan dia buat majlis untuk orang luar datang ziarah dia. Oh, kita time tu lah pergi makan sedap. Dia punya jamuan dataran dia tu lebih kurang parking masjid kita tu. Makan ya Allah punya sedap, daging kambing semua sedap kan. Jadi majlis berqasidah apa semua sedap, semua bersalaman. Kita pun dia orang kawan-kawan dah pergi. Saya balik masjid lambat tengok member tak ada lah rumah pergi mana. Balik-balik syarah kami pergi ziarah. Terasa hati kita tinggal aku seorang. Kan? Hampir nak menangis juga. Pergi masjid, tawah-tawah, ya Allah, aku tak dapat pergi lagi, ya Allah, izinkan, bawa lah aku pergi, ya Allah. Aku nak pergi juga ziarah. Kan? Dia orang kata, kami pergi sekali ni, aku susah pasal tambang teksi apa semua. Esok tak pergi aku. Alamak. Macam mana? Minta pada Allah je lah. Allah bawa lah, ya Allah. Esok, ada orang lain nak pergi, cerita mai, kita tumpang. Yang kata tak pergi pun menumpang pergi juga. Kan? Pergi semalam dia orang pergi tak dapat pun apa hadiah. Kita pergi bersalaman dapat bandel buku hadiah, bagi duit poket lagi. Masya Allah. Jadi itulah tawakal kita pada Allah Ta'ala. Pasti doa apa pun minta pada Allah. Sabar tetap dan doa pada Allah Ta'ala. Minta. Okey, sempat lagi kita baca satu dua hadis. Satu hadis daripada Anas bin Malik. Ini dah baca kan? Kita langkau yang ke-11. Muka surat 34. Daripada Atha bin Abi Rabah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada aku, saya baca makna teruslah. Maukah kamu saya tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli syurga? Oh, hebat. Masih hidup ni? Saya menjawab, ya, saya mau. Siapa dia saya ni? Atha bin Rabah. Qala li Ibn Abbas. Atha bin ni anak murid kepada Abdullah bin. Dia bukan sahabat Nabi lah. Atha ni tabi'in. Abdullah bin Abbas tanya dia, kau nak tengok ahli syurga tak? Wanita ahli syurga. Dia kata, nak kot lah. Apa ni, macam bidadari ke apa kan? Ia berkata, itu wanita kulit hitam. Yang pernah datang kepada Nabi SAW. Di mana waktu itu dia berkata, wanita tu kata, sungguhnya saya mempunyai ayah. Dan sungguhnya saya mempunyai penyakit ayat. Bukan ayah, saya punya ayah. Penyakit ayan. Inni usri'a. Ayan ni macam penyakit kena rasuk. Kalau kita kata sawan, dia pengsan pun jatuh. Dia pengsan. Histeria lebih macam itulah.
jenis pengsan ni. Dia tarik sawan ni. Yang mata naik terbeliak tu, mulut berbuih keluar. Jadi waktu tu menggeletar tangan. Dan sungguhnya, bolehlah kita tulis sawan lagi, penyakit ayam ke, ayah ke, tak tahu tu kan. Tulis sawan. Dan sungguhnya saya terbuka aurat waktu menggeletar tu, terdedah aurat dia. Dia kulit hitam. Kan? Masih nak jaga aurat. Malu terdedah kaki dia. Ya? Kerana waktu dia sakit tu. Padahal nak kira tak berdosa pun dia. Kan? Pasal dia bukan sengaja. Pernah terbuka aurat saya kerana sakit tadi ni. Oleh kerana itu, doakanlah kepada Allah Ta'ala agar penyakit yang sembuh. Dia minta supaya Nabi doakan bagi dia sembuh. Tak kena sakit. Kenapa? Tak jadilah terdedah aurat tu. Baginda bersabda, bila kamu mau sabar, maka aku akan mendapatkan syurga. Maksud, kalau kau mau sabar dengan penyakit kau, sanggup, kamu akan dapat syurga. Sabar dengan penyakit. Atau, dan bila kamu tetap nak minta sembuh, saya pun akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Kalau kamu nak juga doa kesembuhan, aku boleh doa bagi sembuh. So, pilih mana satu. Nak biar je lah penyakit tu tapi sabar. Ataupun doa bagi sembuh. Kalau kita cepat-cepat sembuh, sembuh. Ya, sembuh. Rasulullah, sembuh. Mestilah saya pun, kita pun pilih yang tu je. Wanita tu berkata, saya akan bersabar. Dia pilih yang pertama. Biarlah aku sabar je lah. Pasal Nabi sebut, kau dapat syurga. Nabi doa dapat syurga. Confirm syurga. Dah Nabi doa. Pasti syurga. Kemudian wanita itu berkata lagi. Dia minta satu benda. Sungguhnya kadang-kadang sampai terbuka aurat. Waktu dia kena penyakit tu, jatuh pingsan tu. Kaki lontar-lontar, terdedah aurat dia. Dia malu. Saya terbuka aurat saya, maka doakanlah kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka waktu sakit tu. Ya. Minta yang tu je. Maka Nabi pun doa supaya auratnya tak terdedah waktu dia kena penyakit. Bukan Nabi doa bagi sakit ni sembuh. Bagi tak terdedah aurat. Apa yang jadi? Setiap kali dia jatuh pingsan tu, merontar kaki, kain dia tutup rapat. Auratnya sikit pun tak terdedah. Allah jaga. Kerana berkat doa Nabi SAW. Dan semua sahabat jadi saksi. Nabi kata, engkau sabar, aku doa kau dapat syurga. Dia pilih yang tu, pasti dia ahli syurga. Semua orang kata, tengok tu perempuan ahli syurga jalan kat muka bumi. Tu perempuan ahli syurga jalan kat muka bumi. Sifat malu dia menyebabkan Allah selamatkan dia dengan doa Rasulullah SAW. Sebab dia masih fikir malulah terdedah aurat. Sebab tu dia suruh Nabi doa yang tu. Kalau kita tak lupa dah yang tu. Doa, tak apalah, saya sabar je lah. Lupa dah bab aurat tu. Jadi, begitulah sifat malu ni penting untuk semua orang. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Sifat malu tu adalah sebahagian tanda dia ada iman. Kalau hilang malu, macam tak ada iman. Jadi, kita walaupun malu dengan orang, tak apa. Jangan kata, alah, kau ni malu dengan orang, tak ikhlas tu. Tak? Kau ni pakai tudung sebab malu dengan orang, tak ikhlas tu. Tak. Malu dengan orang kerana Allah. Kita dituntut untuk malu dengan orang juga. Sebab tu tutup aurat. Siapa datang, kita kalang-kabut ambil tudung pakai, bagi lengkap, tutup semua rapat. Malu dengan orang tu, kerana dia bukan mahram kita. Kerana Allah. Allah yang suruh kita malu. Tak berani buat yang malu, segan dengan orang. Nak buat ni benda malu dalam hal maksiat. Jangan pula malu nak pakai tudung, kamu kata apa pula? Itu malu dengan syaitan. Ni malu pada Allah Ta'ala. Yang tu anugerah Allah. Kerana malu, Allah tambah lagi iman dia. Jadi lagi tebal malu dia. Allah tambah lagi iman. Malu tebal lagi. Sehinggalah dia dalam keadaan yang baik, insya-Allah syurga bagi dia kerana berpunca dari sifat malu. Dan kalau kita malu nak cakap pada Rasulullah, kotlah malu kan. Malu nak cakap kat ustaz, segan nak cakap ni, nak minta doa segan kan. Tapi dia berani bab tu, tapi dia malu dengan apa yang Allah larang. Tak berani dia, malu kan tu. Tak mau buat.
Masya Allah. Satu lagi hadis kita ambil daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seolah-olah aku dapat terbayang sendiri melihat Rasulullah SAW ketika Rasulullah menceritakan seorang nabi, seorang dari nabi-nabi ketika dipukul oleh kaumnya sehingga berlumuran darah dan ia mengusap darah dari mukanya sambil berdoa, wahai Allah, ampunilah kaumku. Kan? Ampun dosa kaumku yang baling bagi darah tu. Yang cederakan Nabi. Nabi doa, ya Allah ampunlah dosa dia orang. Sabarnya, hebatnya baginda Nabi. Walaupun Nabi tak kata aku, tapi Abdullah bin Abbas kata, aku nampak Nabi yang berlaku kat Nabi. Berlaku pada Nabi dalam peperangan Uhud. Ketika Nabi berdarah, Nabi angkat tangan. Di Taif pun Nabi doa macam tu, Allah maghfir li qaumi, ya Allah ampunlah dosa kaumku, fa innahum la ya'lamun, mereka tak faham, mereka tak tahu. Kan? Sebab kalau Nabi doa, ya Allah murkalah mereka, pasti goncang bumi terus, semua telan, akan hancur musuh-musuh dengan segera. Nabi tak nak macam tu. Sebab bila hari ini tak terima, mungkin kedepannya mereka akan terima. Benar apa yang dijangkakan orang Taif, hari itu menentang baling batu. Setelah tu mereka jadi orang beriman pada Rasulullah SAW. Begitu juga di Uhud, ramai musuh dalam Uhud akhirnya menjadi sahabat setia Nabi. Siapa dia? Abu Sufyan bin Harbin. Tu kepala tentera kufar Quraisy. Ketua, komander, pemimpin orang Quraisy jahat ni datang perang Uhud. Akhirnya menjadi sahabat Nabi. Khalid bin Walid jadi sahabat Nabi. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, Ikrimah, akhirnya jadi sahabat Nabi. Dan ramai lagi yang lain yang saya tak ingat namanya. Jadi sahabat Nabi. Kalaulah Nabi doa, ya Allah hancurlah mereka, habis semua tu tak ada peluang Islamnya. Itu kesabaran Nabi membawa pada kejayaan. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada saya lah, yang banyak cerita sabar. Duk suruh sabar. Tak tahu sabar ke tidak ni kan. Lepas tu kita sabar ni kena minta kepada Allah. Dia sabar ni pemberian Allah. Kita kena minta lah, kena buat permohonan. Ya Allah, berikanlah kepada aku kekuatan sabar ketika bertemu dengan takdirmu. Takdir yang tak elok lah selalunya. Minta bagi sabar. Allah ma'in, dalam Khulasah Madad tu ada doa, Habib Amal letak doa Nabi. Kita yang amal Khulasah Madad tu ada doa itu dia baca. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada. Ya Allah, kurnialah kepada aku, berikanlah kepada aku kesabaran ketika bertemu dengan qada, takdir, ketetapan engkau. Allahu Akbar. Dan pemberian sabar ni hanya kepada orang yang Allah sayang. Lagi dia guna sabar tahap dia, Allah tambah kuat. Dia guna yang tu, Allah tambah lagi kuat. Dia guna yang tu, Allah tambah lagi kuat. Pasti Allah akan uji kita lah. Allah bagi sikit, ujian dia yang sikit. Kita tetap sabar. Lulus, Allah tambah lagi. Lulus, Allah tambah lagi. Datang ujian pula, lulus. Macam tu. Dan orang yang sabar ni, syurga tanpa hisap. Itu yang hebatnya. Syurga tanpa hisap. Tak payah Allah nak hitung-hitung amalan. Terus syurga tanpa hisap. Satu tanah. Okay. Ambil satu hadis lagi. Daripada Abi Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Seorang muslim itu ditimpa apapun, dia kena kecelakaan, kemalangan, kemudaratan, mudarat lah, apa-apa mudarat pun, kegundahan, pening kepala duk fikir Allah mau macam mana ni, serabut ni, serabut tu, kesedihan, sakit, maupun kedukaan, duka cita, sampai kalau sehingga sekecil-kecil duri kena kat dia pun. Duri teruk sangat kena duri ni. Paku sakit lah, tapi duri apa ni, semalu tu,
Gitu je, tak ada pun. Oh, duit. Gitu je. Tak sakit mana pun. Tak perlu pembedahan, tak perlu ubat pun. Yang gitu-gitu sapu-sapu dia jalan. Duit. Kecil, yang kecil tu. Kena yang tu pun, pasti kafar Allah. Allah ampun dosa dia. Itu jadi sebab Allah padam dosa. Segala dosanya. Walaupun kata ulama, ni dosa kecil. Dosa kecil. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar, bila turun ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibukum bihillah. Dalam amanah Rasul tu kan. Lillahi ma fi samawati wa in tubdu, kalau engkau zahirkan atau kau sembunyikan kesilapan engkau, pasti Allah akan hisab. Pasti Allah akan adab. Uish. Di akhirat kena adab. Sayyidina Abu Bakar terkejut datang, ya Rasulullah, kalau terlintas dalam fikiran kami pun akan dikena adab. Ya, Rasulullah kata, sepatutnya engkau jangan komplain. Kau bila turun ayat kena sebut sami'na wa ata'na ghufranak. Kami patuh, kami taat dan kami minta ampun. Yang terlintas dalam fikiran. Oh, jadi para sahabat walaupun terdengar Nabi kata ia akan dihisap, tapi semua dah rasa gundah gulana. Ya Rasulullah, kami perbuatan boleh kawal, tapi lintasan fikiran ni payah nak kontrol. Kadang terfikir tak baik dan sebagainya. Oh, kalau itu dicatat dosa, Nabi kata setiap dosa kamu Allah akan padamkan dengan, bukankah kamu kena sakit, kamu pernah ada runsing, gundah gulana, duka cita, kamu kena sakit, semua tu Allah padamlah dosa tadi. Tak lama setelah tu turun ayat lain pula memansuhkan ayat tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan azab kecuali apa yang dia buat. Maksud perbuatan je akan dicatat satu dosa, lintasan tak dicatat dosa. Jadi sampai hari ini kita faham itulah kan. Lintasan belum Allah catat dosa. Tapi jangan biarkan, cepat istighfar. Bila duk main dalam fikiran, akan keluar juga dengan mulutnya, dengan perbuatannya. Jadi semua runsing kita ni hebatnya orang beriman. Dia runsing dengan anak-anak macam ni. Allah, mak anak aku macam ni, macam ni. Kalau dia hanya bertawakal pada Allah, ya Allah, aku sabar je ya Allah. Buatlah apa yang patut. Maksudnya kita buat apa yang kita boleh buat. Kita cakap, nasihat. Itu kita mampu. Nak bagi hidayah, tu kuasa Allah. Kita sabar macam tu, Allah bagi ampun dosa kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi semua keadaan kita mampu buat kebaikan. Walaupun tersepak kaki kerusi ni, sepak bendul pintu kan. Kan kasut tersusun banyak tu, jalanan tersepak sandul kasut orang. Jangan maki hamun. Apa kasut ni tengah jalan, tak ada tempat lain nak letak. Kan. Marah maki, buat apa? Allah nak bagi pahala kat kita kan. Nak ampun dosa kita. Terantuk dahi ke, terkena duk bersiang bawang, tak terkena sikit jari, walaupun tak luka. Allah nak bagi tu. Nak bagi pahala, nak ampun dosa. Boleh semualah kan. Semua tu zikir belaka. Alhamdulillah, astagfirullah, boleh semuanya zikir belaka. Ataupun satu lagi doa, kalau terjemahannya ayat kita baca Arab dulu, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala, pun terkena, ya Allah bagilah pahala musibah aku ni dan bagilah yang terbaik, gantian terbaik setelah ini. Kan? Masya Allah. Jadi itu doa untuk kekalkan kesabaran kita. Dan sabar seperti ayat hadis sebelumnya adalah respon kita yang pertama. Kena jari apa keluar dulu. Cik apa ni, cek dulu. Kan? Maki dulu. Baru astagfirullah. Itu istighfar lah. Istighfar silap terkeluar mulut yang jahat tadi ni. Kan? Minta ya Allah, bagilah ganti dengan pahala, ya Allah, aku tersilap. Mengaku kesilapan kita. Jadi respon kita tu, alhamdulillah, Allah, Masya Allah, astagfirullah. Boleh lah tu. Kira okey lah tu. Kan? Ya Allah. Okey lah tu. Sebut nama Allah. Kan? Ini tidak yang lain dulu. Dah berkandang dah orang kata, barulah astagfirullah. Jadi pahala terpadam pun tak cantik lah.
apa ni? Dari satu lagi hadis lah. Ustaz tak masuk lagi ni. Kan? An Abdullah bin, sebab hadis dia panjang, sebab saya baca lagi laju. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya masuk ke tempat Nabi SAW, beliau sedang menderita sakit panas. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya Tuan benar-benar menderita sakit demam yang panas sekali. Beliau bersabda, benar, sakit panas yang saya derita ini 2 kali lipat, 2 kali ganda yang biasa dideritai oleh seorang di antara kamu. Kalau kita 37 demam, Nabi 2 kali ganda je apa? 74. Masya Allah. Kalau kita 74 terbakar semua. Allah Akbar. Saya berkata, kalau begitu, Tuan mendapat 2 kali pahala ke? Allah bagi 2 kali sakit ni, 2 kali ganda. Adakah kerana Allah nak bagi 2 kali ganda pahala? Maka Nabi mengiyakan. Ya, betul. Jadi, pahala besar kecil bergantung ujian tu besar kecil. Kena sekadar duri, pahala pun sekadar duri lah. Besar duri itulah. Pahala juga, tapi sikit. Kena ujian yang besar, tapi dia masih kuat, sabar dia. Oh, pahalanya hebat. Ya. Itu bergantung pada ujian yang dia dapat. Seorang Muslim yang tertimpa suatu kesakitan, baik itu berupa duri ataupun lebih dari itu, nescaya Allah menutupi kesalahan-kesalahannya, padam dosa dia. Dan menghapuskan dosanya sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Seperti daun gugur. Satu ketika Nabi pergi kepada daun yang kering, Nabi goncang. Sahabat kata, kenapa ya Rasulullah goncang? Kamu nampak tak daun tu gugur? Ya, nampak. Nabi kata, begitulah orang yang buat kebaikan untuk contoh solat, Allah gugur dosa macam daun ni gugur daripada rantingnya yang kering. Jadi itulah peluang yang kata, bukan nak suruh kita cari, jangan kita cari penyakit. Nak, ya Allah, aku nak sabar, ya Allah, bagilah penyakit kat aku, ya Allah. Pula, ini tak boleh. Tak boleh kita minta ujian, ya Allah, bagilah ujian kat aku supaya aku nak sabar. Tak boleh. Kita kena minta selamat. Jangan kena apa ujian pun. Minta bagi selamat. Tapi sabar ni bila? Bila dah kena juga. Duk minta selamat dah, kena juga. Tu sabar. Sahabat Nabi minta macam tu. Dia doa. Nabi tanya, kau doa tak? Doa. Doa apa? Ya Allah, kalau aku bakal kena azab akhirat, dahulukanlah kat dunia ni. Kan? Segerakan bagi kena dunia, supaya akhirat tak kena dah. Supaya aku dapat sabar, aku dapat ampun dosa dah. Selesai. Nabi kata, jangan macam tu. Mintalah selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan? Minta selamat, minta selamat. Dan Nabi larang sahabat bila nak pergi perang, Nabi kata jangan kamu berangan untuk jumpa musuh. Jangan minta untuk jumpa musuh. Walaupun nak pergi perang, minta supaya tak ada musuh. Bukan tujuan kita nak perang, tapi perang tu kerana tak ada pilihan lain. Bila dah jumpa, jangan lari. Sebelum jumpa, jangan minta musuh mai. Biar tak ada pun tak apa, lagi selamat. Contoh dalam perang Ghabah. Kita berhenti kat sini. Dalam satu peperangan Ghabah. Ghabah makna hutan. Hutan. Ghabah hutan. Perang hutan. Ketika mana unta Nabi banyak, Nabi suruh hamba-hamba sahabat bawa unta ni pergi jaga. Bagi makan kat hutan. Jadi ketika tu perompak-perompak musuh Islam ni, perompak, dia pergi curi, rompak unta Nabi, bunuh penjaga-penjaga. Datanglah sahabat Nabi nama Salamah Aqwa' ni pengawal. Polis, peronda. Dia ronda-ronda kebun, tengok unta Nabi dah tak ada. Yang jaga mati. Sudah. Ketika tu dia pergi ronda 2 orang je, naik satu kuda. Maka dia suruh kawan dia nama Rabah, kau ambil kuda ni, balik Madinah, bagi tahu report pada Nabi, suruh hantar bantuan. Tapi dia duduk tunggu situ, dia pergi kejar jalan kaki. Kejar-kejar, nampak perompak tu masih ada. Dia buat unta slow kan. Masih dumpak tu. Dia panah lawan-lawan, dan perompak tu lari, lentang bukang. Tinggal unta Nabi, selamatlah unta Nabi. Perompak lari. Tiba-tiba datanglah rombongan bantuan Nabi, baru sampai. Nabi tengok, perompak dah tak ada, unta selamat. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku ambil kuda, nak kejar perompak ni, bunuh dia orang juga, walaupun lari jauh. Kan? Nabi kata, tak payah, dah selamat dah cukup. Dah selamat dah cukup. Unta dah selamat,
Sebab dia orang lari pergi kepada Bani Ghatafan yang musuh Nabi juga. Jadi akan jadi besar perang dia. Ya? Jadi Nabi kata cukup, balik je lah. Sehingga Nabi bangga dengan sahabat Nabi tadi, namanya Salamah bin Aqwa. Nabi kata khairu rihalatina, semulia-mulia, sebaik-baik tentera pejalan kaki kita adalah Salamah bin Aqwa. Dia halau musuh dengan lari je, jalan kaki dia je. Jalan kaki, kejar. Orang tu naik kuda. Dia boleh halau semua musuh-musuh dengan tentera musuh tadi ni, habis semua. Dia seorang je. Dan Nabi kata sebaik-baik tentera penunggang kuda kita, wa khairu fursanina, sebaik-baik penunggang kuda kita adalah Abu Qatadah. Kerana Abu Qatadah yang mula sampai kepada Salamah, dia pecut kuda laju. Ini kata-kata ini menjadi pingat semua sahabat tahu. Oh, Salamah hebat-hebat tentera pejalan kaki. Qatadah, oh sebaik-hebat tentera naik kuda. Jadi gitulah Nabi tak mengharap jumpa musuh, tak mengharap minta-minta kemalangan. Jangan minta. Tapi kalau kena, kita guna sistem sabar. Ya Allah, berilah kekuatan sabar. Sebab tu orang duk kata sabar. Menasihati diri sendiri tak? Ya. Macam mana? Oh. Dia yang pertama, kalau benda tu tak ada kebaikan apa-apa, walaupun kita balas dendam, tu haram kita balas dendam. Tapi ada ketika Nabi suruh bela diri tapi bukan dengan buat jahat. Maksudnya kawan tu kutuk kita, fitnah kita, tuduh kita buat ini, buat ni, benda tak baik, fitnah. Jangan kita sabar je lah. Nabi suruh engkau kena bela diri, bangun, beritahu saya tak buat ni. Ada cerita kisah isteri-isteri Nabi ni, biasalah ada ramai perempuan ni cemburu lah, kan? Jadi isteri dia rasa cemburu, Nabi ni nampak sayang lebih pada Aisyah ni. Dia orang dah cakap-cakap yang macam tuduh Aisyah tak elok. Sehingga datang rumah Aisyah, maka Sayyidina Aisyah, Nabi suruh bela diri. Ya? Nabi suruh Sayyidina Aisyah bela diri. Cakap balik, bela, aku tak buat ini, Wallahu ta'ala alam. Ustaz kita sampai, alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtimna bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minkum taqabbal ya karim. Akan datang kita sambung hadis yang ke-15 insya-Allah.